Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih sebab masuk dalam Google Meet ni. Okey, cikgu teruskan pembelajaran kita hari ini. Okey, hari ini cikgu nak ajar awak tentang nilai pulangan pelaburan ataupun ROI. ROI ni mungkin dalam bahasa Inggeris, cikgu cari juga ROI itu apa tapi tak jumpa. Jadi kalau ada yang rajin nak cari apa itu ROI mungkin dalam bahasa Inggeris, carilah nanti Okey, tapi maksud dia tu ialah nilai pulangan pelaburan. Okey, untuk tajuk ni sebenarnya adalah sambungan daripada jenis pelaburan. Awak ingat tak awak pernah belajar masa awal-awal bab 3 dulu, awak pernah belajar tentang jenis simpanan dan juga jenis pelaburan. Ada berapa agaknya jenis pelaburan? Siapa ingat? Ada berapa jenis pelaburan yang awak telah pun belajar masa awal-awal dulu, awal-awal bab 3? Berapa jenis pelaburan? Berapa? Siapa tu Nur? Baru nak cari lah tu. Cepat cari. Apa jenis-jenis pelaburan yang awak pernah belajar? Ada berapa? 3. Okey, apa dia? Cikgu nak awak sebutkan apa dia? Saham, amanah saham. Okey, betul, amanah saham. Lagi? Hartanah. Satu lagi? Saham. Okey, itulah dia amanah saham, saham dan hartanah. Jadi inilah sambungan dia. Hari tu awak jenis simpanan, sambungannya ialah faedah simpanan. Jadi kalau yang pelaburan, okey, dia punya sambungannya ialah nilai pulangan pelaburan. Okey? Boleh Baiklah, kita tengok dulu maksud nilai pulangan pelaburan atau ROI. Okey, ianya ialah ni tengok kat skrin ni. Nilai pulangan pelaburan merujuk kepada nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Okey, nanti kita akan tengok soalan-soalannya. Apa maksud nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur? Memang ada caranya untuk kita cari nilai pulangan ini Okey. Okey, dalam erti kata lain, nilai pulangan pelaburan juga merupakan nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Okey, kalau kita buat pelaburan semestinya kita nak untung. Okey, mesti nak untung. Jadi kalau awak katakanlah satu hari nanti awak nak buat pelaburan, konon-kononnya saham main saham. Jadi carilah maksudnya kalau awak tak pernah main saham, mula-mula carilah dulu guru ataupun orang yang pernah buat saham, tanya macam mana, jangan sampai rugi. Kalau rugi tu memang rugi betul lah. Tapi kalau untung tu alhamdulillah banyaklah awak dapat. Kalau pelaburan ni kalau untung memang untung. Tapi kalau rugi sangat rugi. Jadi berhati-hati Okey. Okey, mari kita tengok. Baiklah. Formula atau rumus nilai pulangan pelaburan. Okey, dalam rumus nilai pulangan pelaburan ni yang penting ini jumlah pulangan yang awak tahu buat. Jumlah pulangan ni kena tahu kira. Okey, jumlah pulangan kena tahu kira macam mana. Ini ada caranya. Nanti kita akan tengok soalan Okey, nilai pelaburan awal ini maksudnya modal yang awak gunakan untuk memulakan pelaburan tu. Modal yang awal-awal Okey. Okey, kita tengok amanah saham. Baiklah, kita tengok dulu amanah saham ini adalah jenis yang pertama untuk pelaburan. Okey, jenis pelaburan yang pertama amanah saham. Okey, amanah saham adalah alternatif pelaburan yang baik untuk pelaburan jangka masa sederhana iaitu 3 hingga 5 tahun dan jangka panjang lebih daripada 5 tahun. Okey, jadi maksudnya amanah saham ni boleh buat jangka pendek. Boleh buat jangka pendek dan boleh buat jangka panjang. Dan lagi satu, amanah saham ni adalah satu saham yang sangat apa yang kata? Sangat sangat baguslah kalau nak buat sebab yang ini insya-Allah tak rugi.
InsyaAllah tak rugi. Jadi maksudnya kalau lah bila awak dah bekerja nanti, sebab bila dah bekerja lah kita ada duit kan, jadi ada duit bolehlah keluarkan modal kan. Jadi bila masa tu awak nak buat, kalau nak buat amanah saham ni, okey. Sebab cikgu juga ada sejarah dengan amanah saham lah, maksudnya cikgu pernah buat. Jadi maksudnya amanah saham ni cikgu okeylah syorkan. Tapi amanah saham pun ada banyak jenis. Okey, yang awak yang cikgu buat ialah amanah saham berhad. ASB. Okey, ASB. Jadi kalau sebab ASB ni diselenggara oleh bank negara, jadi lebihlah selamat, lebih selamat. Okey, cuba tengok nombor 2. Pelaburan dalam amanah saham adalah berisiko rendah. Berisiko rendah ni maksudnya rendah, berisiko rendah untuk rugi. Rugi tu rendahlah risikonya, jadi tak rugi sangatlah. Kerana diuruskan oleh pengurus dana profesional yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Security dan juga dipantau oleh bank negara. Jadi ini ada kaitan dengan kerajaan kita. ASB ada kaitan dengan kerajaan. Itu kalau kerajaan kalau ASB lah. Okey, pelaburan dalam amanah saham membolehkan pelabur mempelbagaikan pelaburan mereka dengan modal kecil. Okey, macam ni pakcik cikgu ada buat amanah saham ni. Dia buatkan untuk semua anak dia. Dia buatkan semua untuk anak dia. Jadi maksudnya amanah saham ni memang boleh, kalau nak buat modal kecil pun okey. Pulangannya memang besar juga. Jadi dibuatkan untuk semua anak dia ada 4, dibuatkan 4 anak dia. Bila anak dia dah bekerja, anak dia yang sambung bayar. Okey, sambung bayar macam mana itu ada ceritanya amanah saham ni. Okey, okey, macam mana? Okey, cara amanah saham cikgu nak cerita sikit macam mana ASB ni dibuat. Okey, katakan cikgu pernah buat, cikgu buat 45,000. 45,000 ni dalam masa 15 tahun. Okey. Tapi okey, RM45,000 tu cikgu memang tak ada duit RM45. Okey, tapi apa yang cikgu buat, apa yang disyorkan buat ialah cikgu akan bayar angsuran sehinggalah dapat kumpul RM45,000. Okey. Jadi selama 15 tahun itu cikgu pun akan dapat dividen dan share bonus. Okey, jadi ASB ni ada caranya juga tapi kalau nak ceritakan dekat awak pun agak panjang juga ceritanya Okey. Mari kita tengok kita tengok pulangan pulangan amanah saham ni. Okey, yang pertama apa? Dividen. Okey, dividen. Dividen ni lazimnya diterima pada akhir tahun kewangan dan dihitung berdasarkan wang dilaburkan. Okey, inilah dia. Tadi cikgu kata cikgu buat ASB ni cikgu buat RM45,000 dan cikgu buat selama 15 tahun. Okey, setiap tahun pada 15 tahun itu, okey, setiap tahun cikgu akan dapat wang dividen. Okey, tahun pertama dapat dividen, tahun kedua dapat dividen, tahun ketiga dapat dividen sampai dah 15 tahun. Okey, macam mana cara dia kira dividen? Okey, dividen ni memang dividen ni dalam bentuk kadar. Kadar ni ditentukan oleh bank negara lah, maksudnya berapa kadar pada tahun ini. Sebab setiap tahun kadar dividen tak sama. Ada 5 tahun, ada 6 tahun, ada 6%, ada 7%, ada 3%, ada yang sikit, ada yang banyak. Jadi ikut berapa kadar ataupun berapa peratus pada setiap tahun. Jadi kalau tahun pertama, katakan tahun pertama, cikgu kadar dividennya ialah 5%. Jadi 5% tu darab dengan apa? Darab dengan modal cikgu iaitu RM45,000. Setiap tahun pun dividen akan darab dengan modal. Dengan modal cikgu itu RM45,000. Okey, jadi setiap tahun cikgu akan dapat dividen tu.
Macam mana caranya? Katakan katakan 5, okey 5,000. Bukan 5%. 5% maksudnya 5/100 kan? 5/100. Okey, darab dengan 45,000. Okey. Okey, cikgu akan dapat, nampak ke ni? Okay, cikgu akan dapat setiap tahun 2,250. Ini kira dividen. Ini cara kira dividen Okey, yang kedua ialah Share bonus. okey, yang kedua ialah share bonus. Share bonus merupakan share tambahan yang diberi secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada. Okey, sebenarnya share bonus ni memang dia bersaing dengan dia akan dapat saing dengan dividen. Akan dapat saing dengan dividen. So maksudnya katakanlah dividen tadi cikgu dapat 5%. Jadi share bonus ni memang diberi percuma kepada pemegang saham pun itu pun ikut juga setiap tahun tak sama. Katakanlah pada tahun pertama cikgu buat dividen dapat 5%, share bonus dapat 3%. So semuanya 8%. Jadi kalau 8%, jadi 8/100 darab dengan modal cikgu iaitu 45,000. Dapat 3,600 pada tahun pertama. Itulah maksudnya. Jadi tiap-tiap tahun mungkin cikgu akan dapat 3,600, ada dapat 3,200 saja. Itu terpulang pada kadar dividen dan share bonus. Inilah pulangan amanah saham. Okey. Dan satu lagi, apa pulangan dia yang ketiga ialah okey, keuntungan modal. Daripada mana keuntungan modal? Peningkatan harga saham semasa saham dijual. Okey, sorry. Peningkatan harga saham semasa saham dijual. Okey, ini maksudnya selepas 15 tahun cikgu habis bayar ansuran untuk 45,000 tu. Okey. Selepas 15 tahun tu nanti pihak bank akan uruskan saham cikgu, dia akan jualkan saham tu. Okey, dia jualkan saham cikgu dan cikgu akan dapat balik 45,000 tu kat cikgu. Jadi ada 3 benda kalau awak buat ASB, ada 3 benda yang awak akan dapat, iaitu dividen dan share bonus setiap tahun, dan juga akhir sekali awak akan dapat keuntungan modal apabila awak jual balik saham tu. Okey, kalau awak tengok katakanlah setiap tahun dividen dan share bonus cikgu dapat 3,600. Okey, katakan cikgu langsamlah semua setiap tahun cikgu dapat 3,600 ni kan. Okey, cikgu darab dengan 15 tahun. Cikgu akan dapat 54,000. Ini untuk dividen dan share bonus saja. Okey, lepas tu bila cikgu jual saham cikgu balik, okey, sebab satu unit berharga RM1, so cikgu buat RM45,000. Jadi 45,000 saham, 45,000 unit saham lah. Cikgu jual semula dan dapat balik RM45,000. Itu belum termasuk kalaulah pada tahun cikgu nak jual itu ada kenaikan saham. Maksudnya harga saham satu unit ada naik. Tapi selalunya ASB tak ada naik lah. Dia maksudnya memang RM1 saja harga dia. Memang satu unit RM1 harganya. Jadi kalau 45,000 unit, jadi RM45,000. Okey, jadi tambah dengan 45,000 akan dapat, cikgu akan dapat pada akhir 15 tahun tu RM99. RM99,000. Itulah kalau buat ASB. Setakat ni okey tak ASB? Ataupun amanah saham? Memang agak susah kalau nak faham tentang saham ni tapi tak apa. Okey, baiklah, sebelum kita pergi ke pulangan atas pelaburan bagi hartanah, boleh tak awak buka buku teks awak? Cikgu nak tunjukkan sekejap. Okey, ini tadi ini adalah jenis-jenis pelaburan Okey, cikgu nak tunjukkan sekejap contoh latihan untuk saham tadi, amanah saham. Okey, yang ini. Muka surat 61